أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih kepada Ustaz Zudi kita selaku pengurusilah majlis pada tengah hari ini, Tuan Imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tok Ngulu, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana tengah hari ini kita diberikan peluang oleh Allah untuk sama-sama kita hadir ke masjid menunaikan solat Jumaat yang merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam banyak-banyak nikmat. Allah Taala bagi pada kita, kita boleh mari ke masjid. Dalil mari ke masjid ini merupakan suatu nikmat. Bila kita tak boleh mari, kita berasa kok sebut selalu. Bila kita tak boleh nak mari masjid solat Jumaat, pada waktu itulah kita berasa serabutnya, berasa bersalahnya macam-macam. Terutamanya pada ketika berlakunya perintah kawalan pergerakan. Alhamdulillah, hari ini sikit sebanyak kita telah diberikan kelonggaran. Pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Kelantan sebagai pihak berkuasa negeri dalam bidang agama ni telah memberikan keluasan dengan perkenan oleh Yang Muhammadiyah Tuanku Sultan untuk memberikan sikit sebanyak keluasan untuk kita datang ke masjid mengerjakan solat Jumaat. Itu pun dengan mengikuti SOP yang telah pun diperintahkan terhadap kita, yang diwajibkan kepada kita. Dan adakah kelonggaran ini akan berterusan? Wallahu alam. Dan kita tak boleh nak agak. Kita ni berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 ni, bagi kita tidak nampak. Mungkin lepas pada ni kau naik, mungkin kau turun, wallahu alam. Tetapi melihat kepada trend sehari dua ni, nampak pasangnya dia alah keturun. Walaupun alah keturun, tapi kita di Pasir Mah ni pun kena beringat juga. Kemarin diumumkan kluster baru di Pasir Mah ni, namanya kluster Bangor Cicak. Mana tak jauh dah Bangor Cicak dengan kita ni. Kluster baru namanya kluster Bangor Cicak. Maknanya ia bergantung kepada bagaimana situasi wabak ini berterusan. Dan kita tahu bahawa apa-apa juga tindakan pihak berkuasa negeri ini dalam masalah mengambil kira pandangan para ulama dan juga mengambil kira pandangan orang-orang yang punya otoriti di dalam agama. Dan dia bukan secara sembrono saja, tidak. Kita kena ingat isu semaya Jumaat, semaya social distancing ataupun physical distancing yang kita dah buat ni, bukan kita di Malaysia saja. Bahkan di seluruh dunia, di Mesir, di Saudi, di Mekah, di Madinah pun juga melaksanakan perkara yang sama yang saya kasih sekalian di dalam ruang ringkas ini. Saya nak baca suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suatu, kita panggil suatu tazkirah atau peringatan kepada kita, wakilah kepada kita, supaya kita boleh buat klik di rumah pada tengah hari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaq alaih. Dalam riwayat pendek ini saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita tunggu masuknya waktu solat Jumaat kita ini. Nabi SAW menyatakan di dalam satu hadis yang cukup ringkas tetapi merupakan suatu pedoman yang cukup berharga kepada kita. Nabi sebut salasun man kunna fihi. Ada tiga perkara, kata Nabi. Siapa yang ada tiga perkara ini, man kunna fihi, sesiapa yang ada tiga perkara ini, kata Nabi, man kunna fihi wajada halawatal iman, dia telah mendapat kemanisan iman. Siapa yang ada tiga perkara ni, maka dia mendapatlah kemanisan iman. Tuan-tuan sekalian, bunyi lekeh, bunyi simple, halawatul iman, kemanisan iman. Tapi benda ni lah yang menjadikan kita ni rela hidup atas dunia ini
menempuhi segala susah payah atas dunia ni kerana apa? Kerana untuk mendapat kemanisan iman. Nah, pasal kita nak dapatkan kemanisan iman. Orang yang tidak dapat kemanisan iman, maka hidupnya jadi kosong. Kosong hidup dia, tak ada rega gapo. Nah, gapo lagi tujuan untuk dia hidup, tak ada rega gapo. Maka dia akan meletakkan tujuan yang tidak mempunyai nilai untuk kekal. Nah, value untuk kekal tu tak ada. Akhirnya bila tujuan ini tak ada dalam hidup dia ni, maka dia mencari jalan yang pendek, bunuh diri dan sebagainya. Berapa ramai tuan-tuan sekalian orang yang cuba untuk nak bunuh diri, sama ada berjaya atau tidak. 2-3 hari lepas tu di atas getok sutek semai petrol. Nah, atas getok sutek haya, getok sutek haya di Kota Baru tu. Seorang wanita umur 20 cuba nak bunuh diri, tapi akhirnya diselamatkan. Ada orang yang getok tu sendiri telah mencatatkan beberapa orang dah. Tahun lepas ada orang bunuh diri mati. Mati bunuh diri, dia terjun dengan beg, siap-siap dia letak batu dalam beg. Terjun, memang tak cuba cari ya, mungkin tergelai dengan beg mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi kita bincang getok-getok di Jabatan Pulau Pinang tu, kena letak satu peringatan. Membunuh diri adalah satu kesalahan dalam akta apa tak tahulah. Bunuh diri itu diberikan peringatan. Cubaan membunuh diri ini satu kesalahan dalam satu undang-undang. Orang nak bunuh diri tak bercara dah salah ni, dia mati, nak denda siapa dia. Tapi yang mana royaknya sahabat terpaksa buat lagu tu. Kerana apa? Kerana isunya kerana manusia sudah tidak ada tujuan dalam hidup. Kalau kita tanya diri kita sendiri, apa yang kita kena nak hidup sampai kali? Sebab apa? Sebab apa? Susah ke hidup? Kita rasa banyak benda yang kita kena hadapi. Dalam keadaan orang ilah kerja, kita ilah kerja, orang yang makan gaji mungkin tak terjejah belah mana. Tapi orang kerja diri lagu mana? Orang kerja diri, orang noreh getah, orang kerja rumah batu, dan orang jual dan sebagainya. Sangat-sangat terkesan pada hari ini. Sangat terkesan. Berapa ramai orang ilah kerja? Berapa ramai orang yang sehari-hari dia ni dia duduk menega. Kalau setengah-setengah orang jual kain, orang menega kain, musim ni lah, musim raya ni lah, musim puasa ni lah, dia start nak nepoh barang. Tepoh barang tu, tepoh barang kain, berkodi-kodi tepoh. Nak buat tempeh dan sebagainya. Tapi cuba kita tanya orang yang duduk jahit dan sebagainya. Walaupun mungkin agak banyak tempeh menjelang raya ni, tetapi tidak sebanyak tahun-tahun sebelum daripada wabak pandemik COVID-19. Hak tahun lepas berat lagi. Hak tahun lepas berat lagi. Tak kecek lagi tentang isu-isu hak bergantung dengan industri perhotelan. Tadi orang mengadu kawan Ustaz anak hamba ni kerja Asia. Kena berhenti bercuti. Tak bercuti gaji 1/4 daripada gaji hak dia ada. Kalau gaji 2,000, 1/4 500 ya nak pakai apa? Sementara menunggu untuk diperhentikan sepenuhnya. Pilot orang bawa kapal terbang. Dulu suruh lah kita bawa kapal terbang. Kalau orang tanya anak makcik kerja apa? Dia pergi kerja driver je, driver kapal terbang. Bunyi itu meredah diri tapi bila belanja kawan. Maknanya benda tu tak ada masalah. Kerana bangga dengan anak tak apa masalah dia. Tapi yang menurut itulah kerjaya yang dibanggakan. Tapi berapa ramai orang berhenti di kerja driver kapal terbang turun untuk nak jual nasi lemak. Mau nak sebut ialah suasana pada hari ini. Dalam keadaan cabaran, suasana kehidupan ini, maka kita kena ingat kenapa kita perlu teruskan kehidupan. Kerana kita nak mendapat halawatul iman. Orang yang mendapat halawatul iman, dia akan berasa tak ada gapo. Dia akan berasa bahawa hak dia hadapi dalam hidup ni tak ada masalah apa. Tak ada masalah gapo. Gapo masalah dia? Dia hadapi masalah keuangan, dia hadapi masalah rumah tangga, dia hadapi masalah kehidupan, dia hadapi masalah pelbagai masalah yang boleh diceritakan maupun yang tak boleh diceritakan. Tapi dia akan rasa bahawa masalah-masalah ini adalah nothing. Orang putih kata tak ada gapo satu dibandingkan dengan kemanisan iman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat dia? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang mendapat kemanisan iman, yang pertama hendaklah dia menjadilah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cinta kepadanya daripada apa-apa jua selain daripadanya. Allah dan Rasulnya lebih dia sayang. Tak dibanding dengan muka lain,
Allah dan Rasul lebih dia sayang berbanding dengan apa jua tuntutan yang lain. Hak ni nak kecek mudah tuan-tuan. Tapi nak implement, nak laksana dalam hidup kita ni, mungkin satu benda yang agak sedikit sukar. Mana? Kalau kita tidak tahu apa yang kita nak cari dalam hidup ni. Nak cari dalam hidup. Menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dia cinta berbanding dengan segala-gala yang ada. Berbanding dengan segala-gala yang ada. Ini satu benda yang kita kena tengok dalam diri kita sendiri. Kalau orang ni nak dibandingkan ujian, ujian ni masing-masing ada ujian masing-masing. Zaman Nabi SAW, umat Islam diuji oleh pelbagai ujian persepsi, tekanan emosi. Kita lah ni bulan Syaban. Di antara perkara yang berlaku di dalam bulan Syaban ialah peristiwa pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat. Gapo dia peristiwa pertukaran kiblat ini? Daripada Baitul Maqdis, Allah Ta'ala tukarkan Baitul Maqdis ke Masjidil Haram sebagaimana kita mengadap pada hari ini. Dulu Baitul Maqdis, tetapi selepas Nabi hijrah ke Madinah, duduk 16 bulan, dan Allah Ta'ala menyebut qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami, wahai Muhammad, kami yakni Allah, kami sentiasa melihat wajah kamu diangkat ke langit. Nabi doakan muka langit. Nabi nak minta daripada Allah Ta'ala, ya Allah, bila lagi kiblat ni nak dipindahkan ke Masjidil Haram. Belum tu menghadap ke Baitul Maqdis sama. Duduk Mekah tak apalah. Sebab Kaabah duduk depan, boleh semaya selari. Kaabah duduk depan, Baitul Maqdis duduk alik sana. Tapi bila pindah ke Madinah, maka menghadap ke Baitul Maqdis terpaksa membelakangi Kaabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi terasa nak menghadap ke Kaabah, tapi Nabi tak minta dengan Allah Ta'ala. Walaupun Nabi tak minta, dalam hati Nabi itu dia berkecek sama, ya Allah, bila lagi boleh nak menghadap ke Baitullahil Haram. Allah Ta'ala kata, ya wahai Muhammad, kami melihat wajah kamu sentiasa diangkat ke langit untuk minta daripada Allah supaya kiblat ini dapat dialihkan ke Masjidil Haram. Akhirnya kiblat ni beralih ke Masjidil Haram. Mana? Kiblat ni beralih ke Masjidil Haram. Allah Ta'ala suruh beralih. Banyaklah riwayat di dalam peralihan ini. Ada yang kata peristiwa arahan suruh beralih itu ketika umat Islam sebahagian daripada sahabat Nabi tengah duduk semayat. Mana? Ada kata Nabi selesai semayat Zuhur, kemudian mayasanya pula barulah kena menghadap ke Baitullahil Haram. Wallahu alam, banyak pandangan. Tetapi yang nak kita ceritakan di sini ialah bila beralih ke Baitullahil Haram, tekanan persepsi yang dihadapi oleh umat Islam apa dia? Orang-orang Yahudi buat suatu persepsi, buat satu cerita bahawa Nabi alih kiblat dia ke Baitullahil Haram ni tak ada tujuan lain, hanyalah semata-mata kerana tak siwi serupa dengan Yahudi. Tak siwi serupa dengan Yahudi. Belum pada ni molek-molek ada. Molek-molek menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba kerana tak siwi serupa ni menghadap ke Masjidil Haram. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini tekanan persepsi yang menyebabkan orang Islam pada zaman Nabi ni nak menghadapi tekanan persepsi daripada orang Yahudi ni bukan satu benda yang mudah. Orang-orang Yahudi ni mereka dipandang sebagai ahli kitab yang lebih awal daripada orang Islam. Ini nilai dia. Belum lagi kita bercakap tentang soal orang-orang Yahudi yang berpakat dengan musyrikin Quraisy, sentiasa nak buat ancaman, nak serang kota Madinah. Pada bulan Syaban ini berlakunya peristiwa yang kita namakan Perang Tabuk. Nabi SAW duduk di Madinah pada tahun yang ke-9 Hijrah, pada bulan Rejab, berangkat ke Tabuk, tak jadi perang sampai di Tabuk bulan Syaban, balik semula ke Madinah sampai bulan Ramadan. Tekanan daripada orang luar pula. Ni bukan buat Yahudi ni pula, Empire Byzantine, kerajaan Rom yang sentiasa mengancam untuk menyerang kota Madinah. 10 tahun Nabi berada di Madinah, tidak ada satu tahun pun iklim politik di Madinah ini tenang, tak ada. Tahun kedua berlaku perang Badar, tahun ketiga berlaku perang Uhud, tahun kelima berlaku perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian tahun yang ke-6 atau ke-7 berlaku peristiwa pembukaan kota Mekah. Kemudian dituruti pula dengan perang Tabuk, perang Mu'tah, sampai ke akhir hayat Nabi pada tahun ke-10.
hijrahnya Nabi SAW. Tak ada tahun pun iklim politik di Madinah ini tenang. Tetapi Nabi terus, orang panggil dakwah, Nabi terus survive. Kerana apa? Kerana ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pada waktu itu Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh para sahabat berbanding dengan apa-apa yang selain daripada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia cinta, kasih, sayang, sanjung seseorang itu tidak kerana lain melainkan kerana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah. Dia saya ke kawan ni kerana Allah, bukan kerana orang lain dah. Mana? Dia saya ke kawan ni kerana Allah, bukan sebab lain. Kita tanya kita sendiri dah. Kita saya ke orang ni kita apa dia? Mana? Kita baik dengan orang ni kita apa? Kadang-kadang kita baik dengan orang kita kawan tu belanja kedai kopi je. Mana? Terlupa nak bayar sekali, ohnya tulis dalam Facebook tu okey. Kadalah bahasa dia. Contohnya lah. Contohnya. Kadang-kadang kat Allah nya sopah kita dalam Facebook tu kan. Tok wakil pun tak nampak batai hidung. Nak nampak batai hidung mana kita pakai mah tutup dengan topeng ni. Contohnya. Tak apalah, kita tak ada masalah. Cuma nak rakyatnya bahawa kadang-kadang setengah orang ni dia tak tahu apa dia sayang, dia tahu apa dia benci kepada seseorang. Lah ni orang buat artis ni menjadi sanjungan. Gapo-gapo artis buat ni orang pakai cek belakang. Mana? Siapa pun ikat kalau artis nyanyi atas petah tak dia suara ni pun Allah pakat marah belakang. Kau mana? Suara tak ada naik tu. Pakat marah. Maknanya dalam apa jua isu sama ada positif atau negatif, bagi setengah-setengah orang, artis ni lah merupakan pujaan dan kiblat mereka. Saya tidaklah anti kepada golongan artis ni, tidak. Tapi itu memberikan satu benchmark atau satu petanda mana arah tuju pemikiran. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa fin nari. Yang ketiga, syarat yang ketiga, kalau dia nak mendapat halawatul iman, iaitu kemanisan iman, hendaklah yang ketiga dia benci untuk menjadi seorang yang kufur. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran atau melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan masuk ke dalam api. Sebagaimana seseorang yang waras akan mengelakkan dirinya dicampakkan masuk dalam api kerana api yang sangat panas itu, begitulah seseorang ini lari daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia kufur atau melakukan perkara-perkara yang boleh membabitkan soal kekufuran. Kita tuan-tuan sekalian, dengan maaf saya menyebut, dengan maaf saya menyebut, kadang-kadang kita rasa tak ada gapo. Setengah-setengah orang dia buat melakukan adat-adat dalam hidup dia lah. Dia buat adat-adat yang ada kaitan dengan orang-orang yang kafir dari sudut keagamaannya. Dari sudut keagamaannya, dia rasa tak ada gapo. Dia rasa tak ada gapo. Saya tidak nak menyebut isu-isu tertentu lah. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam sehari dua ni, dalam akhbar dan sebagainya, ada orang yang dia rasa dalam hidup dia ni tak ada gapo. Dia buat benda ni serupa dengan orang yang kafir sekalipun dari sudut keagamaannya. Kalau hak tidak kaitan dengan agama ni, kita kata boleh kira. Hak tak ada kaitan dengan agama dah. Contoh kata tak si sama dengan orang kafir, tak naik kereta dak. Naik kereta ni bukan masalah agama. Kau mana naik kereta ni bukan masalah agama. Ambo kata dari sudut adat keagamaannya yang sama dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak terasa apa-apa. Ia tidak terasa apa-apa. Kena ingat tuan-tuan sekalian, batasan kufur akidah ini merupakan satu benda yang sangat-sangat dia panggil dia panggil apa, mudah pecah ni. Mudah pecah. Dia sangat-sangat mudah retak. Mudah retak. Yang kita bimbang kalau kita duk biar benda-benda lagu ni boleh menyebabkan benda ni mudarat dalam masyarakat kita. Sehari dua ni tuan-tuan sekalian, orang mencabar kuasa mahkamah syariah sebagai contoh.
mencabar kuasa mahkamah syariah, mencabar enactment mahkamah syariah. Kesalahan-kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran, seperti jenayah liwat sebagai contoh. Bila didakwa di mahkamah syariah, sanggup dia cabar bidang kuasa mahkamah syariah, dan mahkamah memutuskan bahawa apa yang dimaktubkan dalam mahkamah syariah ini tidak sah dari sudut undang-undang perlembagaan. Dari sudut perlembagaan undang-undang kita. Ini satu cabaran yang besar. Satu cabaran orang kata, oh KJL buat apa dia? Buat apa KJL duduk lock? Kita kena ingat, dalam sistem, dalam negara kita pada hari ini, kerajaan tidak boleh campur tangan dalam urusan keputusan mahkamah. Mana? Dalam urusan mahkamah. Kita tahu bahawa negara ini terbagi pada 3. Ada judiciary, ada legislatif, ada eksekutif. Ada kehakiman, ada eksekutif, dan ada perundangannya. Mana? Ada ahli parlimennya, ada eksekutif, dan ada kehakiman. Ketiga-tiga ni tidak boleh campur tangan di antara satu sama lain. Mana? Apa yang berlaku pada hari ini ialah urusan mahkamah. Dan insya-Allah kita, Ambo sendiri sebagai ahli parlimen Pasir Mas, mana? Ambo telah memasukkan suatu permohonan dalam mahkamah untuk menjadi pencelah. Kita nak jadi pencelah kepada satu kes yang sedang dibicarakan baru ni, isu orang cabar isu kes bidang kuasa mahkamah syariah ini. Ambo minta lawyer supaya masukkan Ambo bersama dengan beberapa ahli parlimen kerajaan untuk menjadi pencelah. Oleh itu pegawai Ambo ni boleh berhujah dalam mahkamah untuk turut sama. Bukan setakat urusan ni di antara orang yang menyamai dengan mahkamah semata-mata, tidak. Tetapi kita juga masuk bagi pihak ahli parlimen kerajaan, bagi menunjukkan bahawa kita sebagai KJL ni, itu hak tu kita boleh buat. KJL juga telah memfailkan rayuan dalam isu kalimah Allah dan sebagainya, supaya orang tahu bahawa KJL ni tidak duduk saja. Bukan kita duduk saja dak, bukan klik saja dak. Tapi bila kita jadi KJL, kita gunakan kedudukan kita dalam ruang lingkup negara demokrasi parlimen ini untuk memperjuangkan hak kita, untuk memastikan bahawa bidang kuasa mahkamah syariah ini tidak tercabar. Banyak lagi kalau mau nak sebut secara detailnya, tapi cukuplah 3 perkara ini untuk kita sama-sama hayati dalam kehidupan kita ini, iaitu 3 perkara yang boleh kalau kita buat ataupun kita laksanakan 3 perkara ini, insya-Allah kita mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Dan bila kita dapat kemanisan iman ini, barulah kita rasa hidup ini satu perjalanan yang berharga untuk diri kita, untuk menjadi bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memanjangkan usia kita paling tidak untuk kita menikmati Ramadan al-Mubarak kurang lebih sebulan daripada sekarang, menikmati ladang pahala, menyemai ladang pahala dan menuai buah-buahannya pada akhir Ramadan untuk kita mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Sama-sama kita doa, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Dan pada tengah hari ini, mari sama-sama kita sekalian, di samping kita sampaikan sedikit sumbangan yang telah dipohon oleh pihak masjid untuk tujuan pembinaan pagar kubur yang di bawah pentadbiran masjid, mungkin sebelum macam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa.